Okey, Assalamualaikum semua. Okey, kita jumpa lagi pada hari ini. Masih lagi di bawah tajuk sifat bahan berasid, alkali dan juga neutral. Okey, apa yang perlu kamu lakukan ialah buka buku aktiviti seperti buku yang cikgu paparkan ini, muka surat 72. Muka surat berapa? 72. Okey, dan juga buku teks. Buku teks muka surat 109. Bahan berasid, beralkali dan neutral. Okey, sebelum kita teruskan aktiviti pemerhatian tadi tu, kita tengok dulu buku teks. Okey, macam mana kita nak kenal pasti selain menggunakan kertas litmus, ni cikgu baca yang atas Selain menggunakan kertas litmus, kita juga boleh menguji sifat sesuatu bahan melalui deria rasa dan juga sentuhan. Maknanya, selain guna kertas litmus, kita juga boleh menggunakan rasa. Kalau rasa ni guna lidah. Kalau sentuh guna jari. Okey, kita lihat yang pertama. Ni lemon. Lemon ni dia letak apa? Ambil perahang lemon tadi, dia letak kat lidah. Rasa dia masam. Okey. Yang kedua, kubis ni rasa pahit. Tadi masam. Kalau masam tu asid, alkali ke neutral? Kalau masam dia adalah asid. Okey, yang kedua, kubis ini berasa pahit. Kubis ni rasa pahit ni. Dia rasa pahit. Maknanya kalau rasa pahit adalah alkali. Okey, yang ketiga, rasa air minuman ini tawar. Tawar. Guna lidah. Bila tawar, dia adalah neutral. Okey, itu guna lidah. Okey. Cikgu baca yang bawah. Kebanyakan bahan berasid berasa masam. Yang berasid masam dan perik apabila disentuh. Perik tu maksudnya kalau contohnya kita pegang limau kan, kita rasa perik je kulit kita. Manakala bahan beralkali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Contohnya apa yang licin? Contohnya sabun, klorok kan. Kalau kita pegang tu, kalau lagi tak hilang sabun ataupun klorok tu, tangan kita rasa licin. Itu adalah ciri untuk bahan beralkali. Okey. Manakala bahan neutral pula mempunyai rasa tawar. Apa saja yang tawar? Manis dan masin. Ini adalah neutral. Kalau kita pegang, dia rasa licin, kesat apabila disentuh. Jadi, bagaimanakah pula dengan air kopi? Air kopi ni berasa pahit, tetapi bila diuji dengan kertas litmus biru, warnanya menjadi merah. Biru merah. Jadi maksudnya pahit sepatutnya, kalau pahit tadi adalah alkali. Tapi bila diuji dengan kertas litmus, biru menjadi merah. Biru menjadi merah maknanya dia adalah asid. Faham? Jadi maknanya tidak semua benda yang pahit itu adalah asid. Kita nak uji sesuatu bahan, lidah kita ke, guna lidah ke, guna sentuhan ke, tapi yang paling tepat adalah guna kertas litmus. Tidak semua, cikgu baca ni tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali, dan tidak semua bahan yang masam itu adalah asid. Maknanya kita nak uji sesuatu bahan tu, yang paling tepat adalah menggunakan kertas litmus. Okey. Adakah rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk? Cikgu baca yang bawah tu. Boleh jadi penunjuk tak bahan itu asid ke, alkali atau neutral? Mengapa? Tidak.
Jawapan dia tidak. Kerana yang cikgu bagi tahu tadilah. Kerana kalau guna lidah, guna rasa dengan sentuhan tidak tepat. Seperti air kopi tadilah. Jadi, kita perlu gunakan getah litmus untuk mendapat, untuk tahu sifat yang sebenar. Okey. Untuk itu kita teruskan. Kita buka buku aktiviti. Muka surat 70 berapa tadi? 72. Okey. Sekarang ni kita guna 3 bahan. Kita guna 3 bahan iaitu jus asam jawa, air teh dan kicap. Okey, kita tahu kan? Okey, pertama kita guna getah litmus dulu. Okey. Kita ambil jus asam jawa yang pertama. Ujian 1 kita guna getah litmus. Ujian 2 kita guna lidah. Ujian ketiga kita guna hujung jari untuk dapatkan hasil uji kaji. Okey, kita ingat balik sambal yang minggu lepas cikgu ajar sambal. Kalau bahan yang kita dah tahu kan, asam jawa tu masam. Air teh tu rasa apa? Kelak-kelak sikit kan? Dia tak masuk gula ni. Kelap-kelap. Okey, kita uji yang pertama asam jawa, getah litmus. Kalau asid, ni asid. Maknanya dia menukarkan getah litmus biru kepada merah. Merah. Biru kepada merah, ia adalah asid. Tambah air, tambah D. Disambal kali. KALI. Jadi biru merah, sini tulislah merah. Jadi yang pertama tadi, merah akan menjadi biru, merah akan jadi merah lah. Dia tak tukar dua-dua. Jadi sini atas ni merah menjadi merah. Okey, biru akan menjadi merah. Awak eja penuh ya. Cikgu tulis M tu je. Besar, cikgu nak tulis susah. Okey, ujian 2 kalau guna lidah. Akan rasa masam. Tulis masam kat sini. Ujian 3 kalau buku teks tadi apa dia tadi? Buku teks kalau disentuh akan rasa licin. Rasa licin. Sebab asam jawa kan. Dia sama ada perik atau kalau benda tu yang masam sangat kita akan rasa perik. Tapi asam jawa ni tak adalah masam sangat kan. Jadi rasa licin je lah. Okey, siap tulis Okey, yang kedua air teh. Air teh ni rasa pahit kot. Rasa kelak. Okey. Kalau kelak ni pun sama. Getah litmus merah menjadi merah. Getah litmus biru menjadi merah. Maknanya air teh ni adalah asid. Bila kita rasa kelak. Eja kelak macam mana? KELAT. Ada tu kopi tu kalau teh hijau kopi pula dah. Kalau teh hijau tu dia rasa macam manis-manis sikit. Boleh tulis kelak ataupun manis. Okey, kalau di ujian 3 kalau kita pegang rasa apa? Rasa licin saja. Okey, yang ketiga kicap. Kicap ni kita tahu kicap ni ada 2 jenis kan. Ada kicap masin, ada kicap manis. Tapi kicap adalah asid. Jadi getah litmus merah akan menjadi merah. Getah litmus biru akan menjadi merah. Jadi rasa apa? Pakai lidah. Rasa dia masin ataupun manis?
Kita pegang, kita rasa macam mana kalau kicap? Kalau kicap kita rasa macam mana? Kesak ke? Kesak kan? Tulis kesak. Kalau kicap manis licin kan? Okey. Ambil, cuba kamu ambil kicap tu, pegang dengan tangan. Rasa macam mana? Licin ke kesak? Okey, dah siap yang atas. Okey, kita tengok dulu pula yang di bawah ni, sifat umum bahan berasid. Sifat umum yang sebenarnya. Daripada ujian kat tadi tu, yang sebenarnya perubahan ketah litmus. Kalau asid yang sebenar, dia menukarkan ketah litmus biru kepada merah. Hijau penuh ya. Rasa pula, rasa dia masam. Rasa masam. Hijau penuh, MASAM, masam. Sentuhan, kalau kita sentuh, yang sebenar ia adalah, kalau dalam buku teks tadi, rasa perik. Buku teks muka surat 109 tadi, rasa perik apabila disentuh. Tulis perik lah. Eja macam mana, tengok buku teks 109, PERIT. Okey, soalan akhir. Bolehkah kita menentukan sifat berasid tu melalui sentuhan dan rasa? Cikgu dah bagi tahu tadi kan. Dia dah tulis ni, tidak ni. Kerana, nak tulis apa? Kerana sifat bahan berasid jika diuji guna sentuh dan rasa, dia penunjuk tu tidak tepat. Oleh itu, menggunakan ketah litmus adalah paling tepat. Jadi nak tulis macam mana? Reka ayat lah. Kerana menggunakan rasa dan juga rasa dan sentuhan tidak tepat. Oleh itu, menggunakan ketah litmus adalah penunjuk yang paling tepat. Itu yang tulis. Tulis elok-elok, kemas. Dah siap ni. Halaman ni sahaja. Bolehlah hantar kepada cikgu. Tulis elok-elok ya. Okey, itu saja. Kalau tak faham boleh tanya cikgu balik. Okey, selamat mencuba.